الرحمن الرحيم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا صدق الله العظيم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. Padahal demi sesungguhnya mereka telah pun membuat janji setia dengan Allah sebelum itu. La yuwalluna al-adbara, mereka tidak akan berpaling undur dari medan perang yang mereka menghadirinya. Wa kana ahdullahi mas'ula, ingatlah janji setia dengan Allah akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Qul la yanfa'akumul firar in faradtum minal mauti awil qatli. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari perbunuhan, maka wa idzal la tumatta'una illa qalila, maka perbuatan melarikan diri tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada kali ini terlepas sekalipun, maka tidak akan juga menikmati kesenangan hidup, melainkan sedikit masa sahaja. Kita sebutkan dahulu pada awal surah Al-Ahzab bahawa surah ini menyatakan kedudukan masyarakat, tanzimul ijtima'i, menyusun masyarakat. Perkara yang paling berbahaya dalam masyarakat ialah kewujudan munafikin. Kewujudan munafikin, terutama masyarakat Islam, iaitu mereka yang tidak bertanggungjawab ataupun orang yang dianggapnya sebagai duri dalam daging, munafikin. Islam mempunyai sejarah yang cukup pahit. Dalam kerajaan Islam di Madinah pada tahun kelima Hijrah, iaitu waktu peperangan Ahzab, ketika Nabi menyusun masyarakat manusia atau masyarakat Islam supaya masing-masing mengambil tanggungjawab untuk memelihara keselamatan diri masing-masing, terutama sekali dengan kaum Yahudi dan kabilah-kabilah Arab di Madinah. Hinggalah apa yang berlaku ialah adanya kumpulan Islam yang sedia memberi kerjasama dengan orang kafir untuk menghapuskan Islam. Kerjasama dengan orang kafir yang dimaksudkan pada ketika itu pertama sekali Yahudi dan Nasara yang disebut ahli kitab. Kafir yang dibandingkan dengan musyrikin, mereka lebih ringan sedikit. Ada yang baik. Dan kaum musyrikin sama ada yang datang dari musyrikin di Madinah, musyrikin Makkah, ataupun kafir di Madinah. Kedatangan Nabi SAW ke Madinah, memangnya sejak daripada awal-awal lagi kedatangan untuk memerintah dan untuk menubuhkan sebuah kerajaan Islam. Jika tidak, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak akan mengadakan perjanjian Hudaibiyah sebelum ini, iaitu Nabi tidak akan mengerjakan haji pada tahun itu. Nabi akan pulang, sekalipun kedatangan Nabi dan rombongannya untuk mengerjakan umrah, tetapi oleh kerana degilnya puak-puak yang ada di Madinah mereka menyekat kedatangan Nabi, dan lalu Nabi membuat suatu perjanjian. Perjanjiannya ialah, tak apa, kami balik pada tahun ini, sekalipun kamu tahu kedatangan Nabi ini dia binatang-binatang yang kami bawa ini bukan untuk perang, kami tidak bawa senjata, kami tidak apa-apa. Kami datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Tetapi Nabi sedia balik semula ke Madinah, kerana
tidak bersedia untuk berperang dengan mereka, dan demi menjaga keselamatan pengikut-pengikut yang datang daripada Madinah untuk mengerjakan haji. Adalah satu perjanjian setia dengan mereka. Tetapi perjanjian setia ini sebenarnya satu perjanjian yang dibuat tidak begitu kukuh, kerana kepercayaan kepada antara satu dengan lain tidak begitu kuat. Malah dari kalangan umat Islam sendiri pun ada di antara mereka yang menyatakan, kami datang, kami sedia berperang apa keadaan sekalipun, kami bersedia. Tetapi Nabi SAW melihat adalah satu jalan yang lebih baik bagi umat Islam ialah mengadakan perjanjian dengan kaum kafir ini. Lalu disebutnya sekarang ni at-tahalufus siyasi. Tahalufus siyasi maknanya perjanjian politik. Adakan perjanjian itu. Kemudian kita balik kepada kisah peperangan ini, peperangan Ahzab ini. Kumpulan munafikin dari dalam masyarakat itu, masyarakat Islam, berbagai-bagai alasan bagi mereka untuk mengelak diri daripada ikut serta dalam peperangan Ahzab, iaitu peperangan yang kita sebutnya dahulu, peperangan melawan musuh-musuh bersekutu yang terdiri daripada kabilah Arab dan puak-puak Yahudi. Jadi orang munafikin ini, jika tidak kerana munafikin ini, maka semuanya lancar. Tetapi ada hikmat di sebaliknya yang boleh dipelajari oleh Nabi SAW dan umat Islam. Jangan lupa kepada musuh ini, kerana musuh munafikin ini mungkin lebih buruk daripada musuh yang disebutnya Yahudi boleh dihalau sebab mereka berterus terang menentang kebenaran. Tetapi munafikin ini tidak. Mereka boleh hidup dengan berwarna-warni. Sekali mereka Islam, sekali menentang Islam. Sekali Islam, sekali menentang Islam. Sukar bagi Nabi untuk menentukan siapakah mereka ini. Sama ada mereka ini sebenarnya musuh ataupun mereka masih lagi berada dalam kumpulan Islam. Beberapa kaedah ada di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah Nabi hanya diperintah membuat hukuman berdasarkan kepada lahirnya saja. Kita lihat dia mengucap kalimah syahadah, maka terima sajalah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua yang mengetahui hati perut mereka, sama ada mereka itu dusta dalam pengakuan mereka ataupun mereka sebenarnya Islam. Itu tidak diketahui. Jadi peraturan ini peraturan Islam terhadap kaum munafikin. Peraturan Islam terhadap kaum munafikin, peraturan itulah yang kekal hingga sampai kepada hari ini. Jika tidak kerana peraturan itu, maka barangkali masyarakat Islam sampai hari ini pun akan membuat tuduhan munafikin adalah orang kafir dan mereka sedia berperang dengan kaum munafikin. Sekalipun munafikin itu kadang-kadang mereka memberi kerjasama yang baik kepada Islam dan Islam mendapat keuntungan, dan sekali-sekala mereka memihak kepada kaum kafir. Jadi ayat ini, ayat 15 yang kita baca ini masih bercakap pasal hal mereka. Katanya, walaqad ahadullaha min qablu. Padahal mereka ini sambungan kepada ayat sebelum ini, yang sekumpulan dari kaum penduduk Madinah membuat seruan kepada orang mereka supaya baliklah, muka mereka tak perlu berada di Madinah ini, baliklah. Lalu sebahagian daripada mereka minta izin daripada Nabi untuk pulang ke rumah mereka dengan alasan di rumah mereka tidak ada pengawal, tidak ada orang yang menjaga. Rumah mereka aurah ni maknanya orang yang lemah, orang perempuan saja ada di rumah. Jadi mereka mahu balik, tak mahu perang. Padahal mereka ini sebelum ini sudah berjanji, ahadullah min qablu, mereka berjanji apapun mereka akan terima dalam peperangan. Jika mati mereka kata mati syahid, kalau menang pun menanglah, kalau mati pun matilah, kata mereka. Begitu berjanjinya. Tapi janji itu tidak lama dipegang mereka. Tak lama dipegang, mereka membuat alasan lain pula untuk tidak mahu berperang bersama dengan Nabi SAW.
Perjanjian yang seumpama ini barangkali jika kita melihat kepada keadaan hakikat diri kita sendiri pun sekali kesadanya ada, dan masyarakat Islam juga tidak boleh pisah daripada golongan yang seumpama ini. Kumpulan yang bertukar-tukar sikap. Sekali mereka menyokong, sekali mereka menentang, sekali menyokong, sekali mereka menentang. Kita perhatikan kadang-kadang kita ada suatu masanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala rasa jujur dan ikhlas. Kita bertaubat dengan sungguh-sungguhnya, bertaubat. Tapi sebaik saja kita bertaubat, selepas itu datang pula pemikiran lain, kita langgar saja, kita akan bertaubat kemudian. Ada pula begitu. Waktu kita berada di tanah suci barangkali, waktu sa'inya, waktu tawafnya, waktu kita berada di hadapan Baitullah, kita dengan sepenuh hati bertaubat. Kita barangkali boleh menangis pada ketika itu dengan mudah, tetapi sebaik saja kita pulang tak sampai pun 2 bulan dah pulang pada keadaan semula, keadaan terdahulu pula. Tak cukup dengan alasan kita untuk pergi ke Mekah sekali pula lah, pergi bertaubat lain kali pula tak jadi, nak bertaubat dulu. Itu sikap, namanya sikap munafiki. Ciri-ciri munafiki yang setiap orang perlu menyedari, perlu mengenali dirinya sendiri dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kanu ahadullah min qablu, mereka telah berjanji, sekalipun mereka telah buat perjanjian setia dengan Allah sebelum itu. Apa dia perjanjian setia mereka? La yuwallunal adbar, mereka tidak akan berpaling undur daripada perang yang mereka hadirinya. Mereka akan tetap berperang, akan ikut perintah Nabi. Nabi kata bunuh saja, halau saja kaum munafik, kaum Yahudi dari bumi Madinah. Tetapi namun begitu mereka kata tak boleh perang. Mereka minta izin daripada Nabi untuk pulang. Wa kana ahdullahi mas'ula, ingatlah janji setia dengan Allah akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Ingat, janji dengan Allah Subhanahu wa taala bukan janji kosong. Janji yang akan ditanya satu demi satu. La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tapak kaki belum pun pernah bergerak, belum lagi berganjak pada hari kiamat. Pada ketika itu juga akan ditanya tentang janjinya dengan Allah, tentang ilmunya, tentang hartanya, tentang ibadat. Semua sekali akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu disebut 4 perkara saja. 4 perkara itu akan ditanya, akan diperincikan. Bila diperincikan, semua perkara kita akan ditanya. An amalihi, wa an ilmihi, wa an malihi, wa hartanya, ilmunya, amalannya, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh fikir bahawa itu ditanya saja-saja je, dia tak ada tindakan. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha kuasa tidak akan bertanya sesuatu yang dia tidak boleh bertindak. Orang yang tak ada kuasa, dia boleh tanya, kemudian dia lepas, dia bebas saja. Dia tanya, kemudian dia bebas. Mengapa? Sebab dia tidak punya kuasa sepenuhnya. Dia merasa ada kelemahan-kelemahan pada tindakan yang diambilnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya seperti yang kita baca dalam nama-nama Allah 99, Al-Basir, As-Sami', Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu, semuanya maha. Oleh yang demikian, jika dia bertanya, dia tidak akan sia-sia dengan pertanyaannya itu. Wa kana ahdullahi mas'ula, ingat janji Allah akan ditanya kelak, sama ada kamu selesai menyempurnakannya ataupun kamu belum menyempurnakannya. Jadi kalau begitu tindakan akan diambil. Tindakan pada hari kiamat adalah tindakan yang sangat besar, tidak boleh diukur sama sekali dengan tindakan yang diambil di dunia ini. Qul lan yanfa'akumul firaru in faradtum minal mauti awil qatli. Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, beritahu kepada sahabat-sahabat kamu apa yang harus diberitahu kepada mereka. In faradtum minal mauti lan yanfa'akumul firaru. Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari perbunuhan,
maka perbuatan melarikan diri tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Kalau setelah kamu berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berlaku peperangan, kamu ingin melarikan diri dari peperangan ini, benarkah kamu boleh menyelamatkan diri daripada mati ataupun daripada perbunuhan? Tidak. Mati tetap mati. Jika hukuman bunuh, tetap dihukum bunuh sekalipun kamu lari daripadanya. Artinya kita sudah tertakluk pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tertakluk pada qada dan qadar, kita tunggu, kita berhadapan dengan qada qadar. Kita lari juga berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selamat, maka bukan usaha kita yang selamat, tapi Allah telah takdirkan kita akan selamat. Kita telah selamat. Jika kita telah dihukum, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghukumkan kita. Kemana pun kita akan pergi, kita akan berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya ini bukan hanya kepada beberapa sahabat Nabi yang berpaling tadah dari medan perang, tetapi kepada semua manusia atas sifat sebagai orang Islam yang wajib percaya kepada qada dan qadar. Katanya, la yanfa'akumul firar, kamu tidak akan berfaedah kepada kamu al-firaru, oleh melarikan diri, in farartum minal mauti awil qatli, kalau kamu lari daripada mati atau daripada bunuh. Tiada siapa yang berani mati dan berani sedia mati dibunuh. Tiada siapa. Tetapi apakah kita memiliki semuanya ini? Jalan keselamatan kita memilikinya? Tidak. Kita tidak memiliki. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa artinya kita melarikan diri? Kalau sudah kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan janji dengan Allah, Allah akan sempurnakan janji terhadap kita. Jika kita berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala, dusta dengan Allah Subhanahu wa taala akan dihukum, dan hukuman itu sangat berat. Wa idzal la tumatta'una illa qalila, kalaulah begitu sebenarnya kamu lari, kamu takutkan mati dan takut kamu dibunuh, maka kamu tidak akan menikmati pada masa yang begitu lama. Sekejap saja kamu boleh menikmati hasil daripada usaha kamu melarikan diri daripada medan perang. Tidak selama-lamanya kamu akan selamat, tapi tidak lama lagi kamu akan dihukum mati juga, disebabkan kamu lari daripada medan perang. Wa idzal la tumatta'una, dan kalaulah begitu keadaan sikap kamu tidak akan terlepas juga, illa qalila, mereka sedikit masa sahaja, boleh jadi sebulan 2 bulan ke, kemudian kamu akan dihukum. Semua manusia begitu sebenarnya. Hidup di dalam dunia ini, hidup kita tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala, dunia bukan tempat kekal untuk selama-lamanya. Dunia hanyalah untuk tempat menjalani satu ujian. Sama ada orang manusia lulus dalam ujian itu ataupun dia tidak lulus. Dia lulus, hukum Allah akan menentukannya. Jika dia gagal juga, hukum Allah akan menentukannya. Jadi kalau begitu, apa faedahnya kita melarikan diri daripada Allah? Hiduplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandarkanlah kepada Allah, nescaya kita memperoleh kekuatan hasil daripada iman dan kepercayaan kita kepada kebesaran Allah. Itu maksud yang teguran Nabi SAW kepada golongan yang berpaling tadah. Kemudian Nabi SAW disuruh lagi menyampaikan, iaitu dalam ayat 17, bicara tentang munafikin ini seolah-olahnya lebih banyak daripada bicara tentang orang Islam. Ini menunjukkan bahawa munafikin adalah satu kumpulan yang sangat-sangat berbahaya kepada masyarakat. Ayat seterusnya menyatakan, qul man zalladhi ya'simukum minallah wallahu subhanahu wa ta'ala